Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih lagi berada pada tajuk besar Abwabu Tafsiril Quran, hadis-hadis yang dibawakan berkenaan tentang penerangan ayat-ayat Al-Quran. Sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Kita dah tiba pada riwayat 3210, yang mana hadis ini membicarakan tentang ayat yang ke-8 daripada suratul Ankabut, surah yang ke-29. Baca hadis dia, baca sanad dia. Maka pada riwayat 3210, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat Al-Hamdi, Siti Zarah, Izzi Aish, Masitah, Fazlina, begitu juga Zahini Rin, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Maka pada riwayat 3210 daripada kitab hadis Sunan Imam Tirmizi, maka dibawakan tentang hadis mengenai tafsiran ayat yang ke-8 daripada suratul Ankabut, yang mana ianya menceritakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan ibunya. Apabila Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, maka ibunya telah bersumpah yang mana ibunya tidak akan makan dan minum sehinggalah Sa'ad bin Abi Waqqas keluar daripada Islam. Maka telah turunlah ayat yang ke-8 daripada suratul Ankabut. Maka daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, nazalat fiyya, telah turun berkenaan tentangku arba'u ayatin, 4 ayat daripada Al-Quran. Fadzakara kisah, maka beliau telah menceritakan kisahnya. Maka antaranya adalah kisah antara Sa'ad dengan ibunya. Maka telah berkata ibu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, alaysa qad amarallahu bil birri, bukankah Allah telah memerintahkan kamu untuk melakukan kebaikan, berbakti kepada ibu bapa? Wallahi, demi Allah, kata ibunya, la at'amu ta'aman, aku takkan makan, wala ashrabu syaraban, aku takkan minum sehingga aku meninggal dunia ataupun kamu keluar daripada Islam. Qal, maka berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, fakanu, maka adalah kami adik-beradik, idza aradu an yut'imuha, apabila hendak memberi makan kepada ibu kami, syajaru faha, maka kami akan memaksa ataupun membuka mulutnya secara paksa. Fanazalat, maka turunlah ayat ini, ayat yang ke-8 daripada suratul Ankabut. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami telah wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Wa in jahadaka, dan jika sekiranya mereka berdua, iaitu ibu bapa, memaksa kamu, litusyrika bi, untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam beribadah,
fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Sampailah hujung ayat. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Kemudian riwayat 3211 berkenaan tentang ayat yang ke-29 daripada suratul Ankabut yang mana menceritakan tentang perangai teruk kaum Nabi Lut yang mana mereka suka membaling batu kepada orang yang lalu lalang. Mereka suka menghina, mengejek kepada orang yang lalu lalang pada kawasan mereka. Terus 3211. Daripada Ummu Hani radhiyallahu taala anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang firman Allah ayat yang ke-28 daripada suratul Ankabut. Firman Allah, wa ta'tuna fi nadikum al-munkar, wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan kamu melakukan perkara yang mungkar pada tempat-tempat kamu berkumpul dan kamu berhimpun. Melakukan perkara yang mungkar. Maka apakah antara perkara mungkar yang mereka kerap buat? Sabda Nabi SAW, kanu yakhzifuna ahlal ard. Mereka suka membaling batu kepada orang yang lalu lalang di kawasan mereka. Wa yaskharun, dan mereka suka mengejek minhum, orang-orang yang lalu lalang di kawasan mereka. Pada sinhara, pada baris yang ketiga, maka pada di situ disebut biramil banadik, mereka suka lastik ataupun suka baling batu. Mereka juga halul izar, suka pada waktu itu buka kain mereka untuk mengganggu orang yang lalu lalang. Wasabab, dan suka mencaci maki manusia. Terus baca. Imam Tirmizi mula membawakan hadis-hadis berkenaan tentang surah Ar-Rum. Maka pada surah Ar-Rum dibawakan beberapa ayat bermula daripada ayat yang pertama hinggalah ayat yang keempat. Terus daripada Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, tak kala pada peperangan Badar, lamma kana yaum Badrin, pada hari peperangan Badar, zaharatir Rum ala Faris, maka orang-orang Rom telah berjaya mengalahkan orang Farsi. Fa'ajaba dzalikal mu'minun, perkara itu telah menggembirakan orang-orang beriman. Nanti pada hadis-hadis berikut, maka diterangkan kenapa pada zaman tersebut orang Islam mereka gembira bila orang Rom menang, dan kenapa orang Farsi gembira, kenapa orang Mekah, orang Quraisy Mekah gembira apabila orang Farsi menang. Maka ketika mana umat Islam gembira, maka turunlah ayat, cuma ini dengan bacaan qiraat syadzah, qiraat yang kita tak baca. Maka turunlah ayat Alif Lam Mim ghalabatir Rum, pada waktu itu dengan fi'il ma'ruf, orang-orang Rum telah menang. Yang mana sehinggalah ayat yang keempat, ghalabatir Rum, orang Rum telah menang fi bid'i sinin, dalam tempoh beberapa tahun. Ghalibatir Rum yang mana kalau yang biasanya Ghulibatir Rum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka firman Allah Ghalabatir Rum ini menurut bacaan qiraat syadzah. Kita boleh lihat pada sinhara pada baris yang keempat. Maka kalaulah mengikut bacaan qiraat syadzah, maka Ghalabatir Rum telah menang orang-orang Rum. Fi adnal ard, pada tempat yang hampir dengan kamu. Wahum min ba'di ghalabihim, dan orang-orang Rom selepas daripada kemenangan mereka. Maka kalau dalam qiraat syadzah, sayughlabun, mereka pula akan dikalahkan. Lalu siapa yang kalahkan mereka? Yang kalahkan mereka umat Islam, dan itu berlaku pada tahun yang ke-9 Hijrah. Binasrillah, dengan wa yawma idzin yafrahul mu'minun, dan dalam ayat yang keempat, orang-orang yang beriman akan gembira apabila umat Islam pada waktu itu menang. Maka ini menurut bacaan qiraat syadzah.
seperti mana yang kita boleh nampak detailnya pada sinhara pada baris yang keempat. Namun kalaulah ianya dibaca dengan kiraat yang biasa, kiraat yang terkenal, kiraat yang mutawatir, maka dia berbunyi alif lam mim, tidak diterjemahkan ghulibatir rum, orang Rum telah dikalahkan. Dan ini berlaku sewaktu Nabi SAW dekat Mekah, di mana orang-orang Rum telah dikalahkan oleh tentera Farsi. Fi adnal ard, pada tempat yang hampir dan dekat dengan kamu. Wahum min ba'di ghalabihim, dan orang-orang Rom selepas daripada kekalahan mereka, sayaghlibun, mereka akan beroleh kemenangan dalam kurungan terhadap tentera Farsi. Fi bid'i sinin, dalam tempoh beberapa tahun. Lillahil amru min qabl wa min ba', milik Allah lah segala perintah dan urusan sebelum dan selepas. Dan ketika mana orang Rom menang, pada hari tersebut orang-orang beriman akan gembira. Kenapa orang beriman gembira bila orang Rom menang? Kerana ketika mana berada di Mekah, orang Mekah selalu mengejek umat Islam, yang mana orang Farsi sama seperti kami penduduk Mekah, di mana kami penyembah api, penyembah berhala. Dan orang Rom pula pada waktu itu menganut agama langit, iaitu mereka beriman kepada Allah, dan mereka pada waktu itu mengikut Nabi yang dihantar, diutuskan oleh Allah. Lalu bila orang Rom kalah, orang Mekah ejek umat Islam, yang mana umat Islam pun bakal kalah. Maka Allah turunkan ayat tidak, orang Rom akan menang dalam tempoh beberapa tahun, dan kemenangan tersebut berlaku sewaktu peperangan Badar. Jelas ke jelas? Terus hadza hadithun. Terus riwayat 3213, terus maka 5 hadis, 1, 2, 3, 3 hadis selepas daripada ini pun menceritakan tentang maksud yang sama, bahawa kalaulah maksudnya orang Rom telah menang, ghalabatir Rum, maka bermaksud pada waktu itu ayat ini turun selepas hijrah. Kalaulah mengikut kiraat ghulibatir Rum, orang Rum telah kalah, maka ayat ini turun sebelum daripada hijrah, sewaktu Nabi kat Mekah lagi. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkenaan tentang firman Allah, alif lam mim ghulibatir Rum, dengan bacaan fi'il majhul, dan inilah kiraat yang betul, kiraat yang mutawatir, kiraat yang sahih daripada bacaan Al-Quran. Ghulibatir Rum, orang Rum telah dikalahkan. Siapa yang kalahkan mereka? Iaitu orang-orang Farsi. Di mana? Fi adnal ardi, di negeri yang dekat dengan kamu. Maka berkata Abdullah bin Abbas, ghulibat, maka bacaannya adalah Rum telah dikalahkan. Wa ghalabat, dan ada juga kiraat dengan bacaan Rum telah menang, mengalahkan Farsi. Berkata Abdullah bin Abbas, ketika mana di Mekah, kanal musyrikun, orang musyrik Mekah, yuhibbuna an yadhhara, mereka gembira bila orang-orang Farsi menang melawan Rom. Sebab pada waktu itu hanya ada 2 kuasa besar, Rom dan Farsi, ketika mana Nabi berada di Mekah. Li'annahum wa iyyahum ahlul awthan, kerana seperti mana orang Farsi yang menyembah api, maka pada waktu itu orang-orang Mekah orang-orang Mekah juga, mereka menyembah selain daripada Allah, mereka menyembah berhala. Wa kanal muslimun, dan adalah orang-orang Islam, yuhibbuna an yadhhara ar-Rum, mereka pula gembira bila orang Rom menang. Kenapa? Li'annahum ahlul kitab, kerana orang Rom mempunyai kitab Injil. Fadzakaruhu li Abi Bakar, maka para sahabat telah menceritakan perkara ini kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar pula telah menceritakan kepada Nabi SAW. Maka baginda Nabi SAW bersabda, ama innahum sayaghlibun, adapun orang Rom, mereka pasti akan bangkit mengalahkan orang Farsi kemudian. Maka Abu Bakar telah menyampaikan sabdaan Nabi kepada para sahabat, maka kepada orang Quraisy Mekah.
Maka orang Quraisy Mekah berkata, ij'al bainana wa bainaka ajala. Baik, kalaulah kamu yakin sangat orang Rom boleh menang lawan Farsi, kata orang Quraisy, maka buatlah di antara kami dan kamu satu tempoh. Fa in zaharna, kalaulah kami menang, iaitu orang Farsi menang, maka engkau kena bayar kepada kami sekian-sekian. Wa in zahartum, tapi kalaulah engkau betul dan Rom menang, kata orang Quraisy, maka untuk kamu adalah bayaran sekian-sekian. Faja'ala ajala khamsi sinin. Maka Abu Bakar pada awalnya kata baik, dalam tempoh 5 tahun orang Rom akan menang lawan Farsi. Falam yazharu, maka pada waktu itu orang Rom tetap tak menang melawan Farsi. Maka Abu Bakar telah berjumpa dengan Nabi, menceritakan kepada Nabi. Rasulullah kata orang Rom nak menang, tetapi kenapa tak menang? Maka Nabi SAW bersabda, ala ja'altahu ila duni au qala urahul ashar. Nabi bersabda, mengapa tidak kamu menjadikan tempoh itu kurang daripada 10 tahun? Sebab perkataan yang ada pada ayat yang ketiga, fi bid'i sinin, perkataan al-bid' bermakbadan ain, bermaksud daripada 3 ke 9. Maka Nabi kata, lain kali pilih jumlah kurang daripada 10 tahun, iaitu 9 tahun. Jangan pilih 5 dan sebagainya, kerana perkataan bid'i bermaksud 3 hingga 9. Qal, berkata perawi, berkata Sa'id, iaitu Sa'id bin Jubair, dalam bahasa Arab, wal bid'u ma dunal ashar, adalah jumlah untuk kurang daripada 10. Qal, berkata perawi, kemudian orang Rom telah menang ke atas Farsi selepas daripada itu. Qal, berkata Abdullah bin Abbas, fadzalika, maka itulah maksud firman Allah, alif lam mim ghulibatir Rum, Rum telah dikalahkan, sehinggalah kepada ayat yang keempat, wa yawma idzin yafrahul mu'minun, dan apabila Rum menang melawan Farsi, maka pada waktu tersebut orang-orang beriman akan gembira. Binasrillah, dan kemenangan ini adalah dengan bantuan daripada Allah. Qala Sufyan, berkata Sufyan, aku telah mendengar bahawa sesungguhnya kemenangan Rom ke atas Farsi adalah sewaktu peperangan Badar. Terus, hadza hadisun. Terus. Daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Abu Bakar, fi munahabah, sewaktu Abu Bakar ada pertaruhan. Munahabah ay al-murahanah. Al-murahanah bermaksud pertaruhan. Sewaktu Abu Bakar ada pertaruhan dengan orang-orang Quraisy berkenaan tentang bahawa Rom akan menang. Alif lam mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Maka Nabi SAW bersabda, Allah tatta, mengapa engkau tidak berhati-hati wahai Abu Bakar, kerana sesungguhnya perkataan bid'i memberi maksud ma baina thalath ila tisa', di antara 3 hingga 9. Maka jangan pilih 5 tahun, maka pilihlah kurang daripada 10 tahun. Kata dengan orang Quraisy, kurang daripada 10 tahun orang Rom pasti menang ketika mana melawan Farsi, kerana perkataan bid'i memberi maksud begitu. Dan pada waktu tu Abu Bakar ada pertaruhan, dan sewaktu ini pertaruhan masih lagi halal sebab ianya berlaku sewaktu di Mekah. Terus apabila turunnya ayat 1 hingga 4 daripada surah Ar-Rum, alif lam mim ghulibatir Rum, Rum telah dikalahkan, fi adnal ardi, pada tempat yang dekat dengan kamu, wa hum min ba'di ghalabihim,
dan adalah orang Rom selepas daripada kekalahan mereka. Sayaglibun, mereka akan menang kembali ke atas bangsa Farsi. Fi bid'i sinin, dalam tempoh beberapa tahun. Fakanat Faris yauma nazalat hadhil ayah. Maka kata perawi Niyar bin Mukram, maka sewaktu ayat ini turun, orang-orang Farsi telah menang mengalahkan Rom. Wa kanal muslimun, dan adalah orang Islam gembira bila Rom menang lawan Farsi, kerana mereka sama-sama ahlul kitab. Apa maksudnya? Mempunyai kitab daripada Allah, menyembah Allah. Wa fi dzalika qaulullah ta'ala, maka sebab itu Allah sebut pada ayat yang keempat, wa yauma idzin yafrahul mu'minun, dan bila orang Rom menang, maka pada hari tersebut orang-orang beriman akan gembira. Binasrillah, dengan bantuan dan pertolongan Allah, dan Allah menolong sesiapa yang Allah kehendaki. Wa huwal aziz, dan Allah Maha Perkasa, Ar-Rahim, Maha Pengasih. Wa kanat Quraisy, sementara Quraisy pula dia amat menyukai kemenangan bangsa Farsi, kerana mereka dan bangsa Farsi laisu bi ahli kitab, bukanlah termasuk daripada golongan ahli kitab, dan mereka tidak percaya bi ba'tsin, dengan kebangkitan semula. Maka mereka saling pada waktu itu sokong menyokong. Orang Quraisy menyokong Farsi, dan umat Islam pada waktu itu menyokong bangsa Rom. Kalaulah pada waktu itu mana-mana yang menang, mereka akan gembira. Terus falamma anzalallah, maka apabila Allah telah menurunkan ayat ini, maka Abu Bakar nak tunjukkan percayanya beliau kepada ayat ini. Abu Bakar telah meneriak pada penjuru-penjuru Mekah. Maka Abu Bakar pada waktu itu telah membaca Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin, sampailah ayat yang keempat. Maka pada waktu itu beberapa orang daripada kalangan Quraisy berkata kepada Abu Bakar, baiklah, kalaulah kamu percaya Rom boleh mengalahkan Farsi, fadzalika bainana wa bainakum, maka pada waktu itu jom kita buat pertaruhan antara kita. Za'ama sahibuka, temanmu Muhammad mendakwa bahawa Rom boleh menang ke atas Farsi dalam tempoh beberapa tahun. Afala nurahinuka, apa kata kita buat pertaruhan ala zalika, yang mana kalaulah Rom menang, maka kamu akan dapat sekian-sekian. Kalaulah Farsi menang dan Rom tak menang-menang, maka kami akan dapat sekian-sekian. Maka Abu Bakar berkata, bala, bahkan wa zalika qabla tahrimir rihan, dan peristiwa ini adalah sebelum diharamkan pertaruhan. Fartahana, maka Abu Bakar telah bertaruh, dan orang musyrikin juga telah bertaruh. Wa tawada'ur rahan, dan mereka pada waktu itu telah meletakkan taruhan masing-masing. Mereka berkata kepada Abu Bakar, berapa lamakah tempoh bidak yang kamu nak letakkan? Di antara 3 hingga 9 tahun. Mana satu pilihan kamu? Maka fasammi bainana wa bainaka wasata, maka namakanlah 1 tahun untuk kita, yang mana apabila sampai ke tahun itu, maka siapa yang menang dia akan beroleh wang taruhan. Maka fasammu bainahum, maka mereka telah bersetuju untuk menetapkan 6 tahun. Ketika mana 6 tahun berlalu, maka orang Rom belum lagi menang. Fa'akhadhal musyrikun, maka orang musyrik telah mengambil semua pertaruhan Abu Bakar. Falamma dakhalatis sanatus sabi'ah, maka ketika mana tahun yang ketujuh daripada pertaruhan tersebut, orang-orang Rom telah menang melawan Farsi, maka orang muslimin telah pada waktu itu berkata, mengaibkan Abu Bakar, kenapa dia pilih 6 tahun, kenapa tak pilih lebih? Maka berkata Abu Bakar, kerana Allah telah berfirman dengan perkataan bid'a, dan bid'a bermaksud 3 hingga 9 tahun. Wa aslama inda dhalika nasun kathir, maka telah masuk Islam pada waktu itu jumlah manusia yang ramai. Hadza hadithun, baca. Terus riwayat 3216 berkenaan tentang surah Luqman. Terus
Maka daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda. Maka hadis ini berkenaan tentang ayat yang ke-6 daripada surah Luqman. Maka sabda Nabi, la tabi'ul qainat. Janganlah kamu menjual hamba wanita yang pandai menyanyi. Zaman dulu, maka yang banyak menyanyi adalah hamba-hamba. Mereka pada waktu itu membeli ataupun menjual dengan harga yang tinggi hamba-hamba yang pandai menyanyi. Dan itulah juga kemudian, maka pada waktu itu yang pandai menyanyi adalah daripada kalangan hamba. Sebab mereka tugasnya menghiburkan orang-orang yang kasta tinggi. Termasuklah di Eropah pada kurun yang lama sebelum daripada itu. Sehinggalah nyanyian dah menjadi satu seni, maka zaman kita nyanyian pada waktu itu dianggap satu seni yang dipandang tinggi, kelebihan yang dipandang tinggi, maka dan dimuliakan. Maka sabda Nabi, janganlah kamu menjual hamba wanita yang menyanyi. Wala tashtaruhun, dan janganlah kamu nak beli seseorang hamba kerana nyanyian. Wala tu'allimuhun, dan janganlah kamu mengajar nyanyian kepada hamba-hamba kamu. Wala khairah, dan tidak ada kebaikan pada jual beli berkenaan tentang hamba-hamba yang menyanyi. Wathamanuhunna haram, dan hasil daripada jualan mereka adalah haram. Sebab pada waktu itu nyanyian termasuk dalam ayat yang ke-6 surah Luqman. Sabda Nabi berkenaan tentang seperti inilah telah turunnya ayat wa minan nas, dan ada di antara manusia man yashtari, orang yang suka membelanjakan harta, lahwal hadis, untuk perkara-perkara yang sia-sia. Liyudilla an sabilillah, mereka bertujuan untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah, sehinggalah akhir ayat. Baca hadza hadisun. Ngantuk. Okay, terus. Riwayat 3217, kita dah mula masuk suratul Sajadah. Terus. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya apabila telah turunnya ayat yang ke-16 daripada suratul Sajadah yang berbunyi tatajafa junubuhum anil madaji, mereka merenggangkan, menjauhkan junubuhum, sisi badan mereka, daripada tempat tidur, tempat berbaringan. Maka berkata Anas bin Malik, nazalat, ayat ini telah turun memuji pada waktu itu mereka yang intizari salah, menunggu solat yang dikenali sebagai solatul atamah, iaitu solat isyak. Nabi solat isyak lambat kebanyakan waktu, sehingga kadang-kala berlalunya 1/3 malam Nabi solat isyak lambat. Dan para sahabat mereka tunggu dekat masjid untuk solat isyak bersama dengan Nabi. Maka mereka tunggu kadang-kala dalam keadaan mengantuk, dan inilah Allah memuji orang-orang yang pada waktu itu sanggup menunggu solat sehingga menjarakkan badan daripada tempat tidur. Maka hadis ini turun tentang peristiwa tersebut. Terus. Maka riwayat ayat yang ke-17, ayat yang ke-17 menceritakan tentang nikmat syurga. Maka sabda Nabi berkenaan tentang ayat itu, Allah telah berfirman, a'dadtu, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh ma, nikmat-nikmat yang la ainun ra'at, mata tak pernah melihat, wala udunun sami'at, nikmat yang telinga tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan nikmat yang hati pun tak pernah terlintas memikirkannya. Wa tasdiqu zalika, dan kebenaran kenyataan ini adalah apa yang ada dalam kitabullah Al-Quran. Fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum, apakah nikmat yang telah dirahsiakan untuk mereka, min qurrati a'yun, nikmat-nikmat
yang amat indah dipandang mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan untuk perbuatan yang mereka lakukan. Hadza hadisun hasanun sahih. 3219 terus. Maka sesungguhnya Nabi Musa telah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah ahli syurga yang paling rendah kedudukan dia?" Adna. Yang paling rendah kedudukan syurga dia. Apakah situasi dia? Maka firman Allah, "Rajulun," seseorang yang datang setelah semua ahli syurga masuk ke dalam syurga. Maka dikatakan kepadanya, ini orang yang pada waktu itu paling last masuk syurga. "Udkhul," masuklah. Maka berkata hamba ini, "Ya Allah, bagaimana aku nak masuk? Padahal semua telah mengambil tempat mereka dan beroleh kemuliaan mereka. Wa akhadhu akhazatihim," telah beroleh kemuliaan mereka. Akhazat diterjemahkan sebagai kemuliaan. Maka firman Allah dikatakan qal, maka dikatakan kepadanya, "Atarda, adakah kamu akan gembira sekiranya untuk kamu nikmat seperti mana yang diperolehi oleh raja-raja di dunia?" Maka dia berkata, "Bahkan aku gembira ya Allah. Qad raditu, aku redha." Maka dikatakan kepadanya lagi, "Maka sesungguhnya untuk kamu nikmat tersebut, dan pada waktu itu digandakan sekali ganda, dua kali ganda, tiga kali ganda." Fayaqul, maka pada waktu itu dia berkata, "Aku redha ya Allah." Maka dikatakan lagi, "Maka sebanyak mana yang telah diberikan kepada kamu, maka untuk kamu digandakan 10 lagi kali ganda." Maka dia pun berkata, "Aku redha ya Allah." Maka dikatakan lagi kepadanya, "Fa innalaka," maka sesungguhnya untuk kamu beserta dengan nikmat yang telah diberikan, "Mashtahat," apa jua yang diingini oleh dirimu, "Waladzan ainuka," yang disukai oleh pandangan matamu." Terus hadza. Okay, kita sambung ni nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah.